Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay geng, hari ni kita nak buat satu perkongsian, satu sharing. Kalau korang masih ingat, hari tu saya ada tunjukkan dekat korang bekas grooming saya kan. So untuk video pada kali ni, saya akan tunjuk dekat korang macam mana saya groom ikan saya dalam bekas tu, dan ikan apa yang sesuai untuk di groom dalam bekas tu, dan apakah bahan yang saya gunakan untuk groom ikan pada video kali ini guys. So harapnya perkongsian ni orang kata bagilah serba sedikit something new, benda-benda baru. Dan harapnya kalau ada penambahbaikan ataupun kekurangan ataupun kesalahan apa yang saya buat, korang boleh betulkan dekat ruangan komen. Okay guys, kita sama-sama share ilmu lagi-lagi mengenai grooming geng. So jom. Alright geng, so inilah dia bekas-bekas grooming tu jadi ada dekat sini. Dan tak penuh pun saya groom, sebabnya ikan junior kita pun tak banyak sekarang ni. Kalau korang boleh tengok, alright, ikan junior, ikan yang saiz anak sebenarnya, kebanyakannya saiz anak. Macam-macam jenis ada. So guys, jom sama-sama kita tengok macam mana kita nak set up. Ni bekas dia geng. Ni bekas dia. Tengok bekas ni 5 liter guys, 5 liter, dan saya dah potongkan dekat bahagian mulut. Supaya apa? Supaya senang kita nak tengok, senang kita nak sauk. Kalau kita masukkan je dalam penutup dia, lubang bulat macam ni, tak boleh masuk sauk. Lepas tu susah nak tengok, nak keluarkan ikan pun payah. Jadi bila kita dah tebuk macam ni, mudahlah sikit kita nak tengok ikan tu, nak bagi makan. Lepas tu kita nak buat apa lagi, nak sauk ke apa ke kan, lebih mudah. So kenapa bekasnya 5 liter? Kalau korang dapat yang lebih besar, lebih baik geng. Ini 5 liter pun tak cukup besar lagi ni. Kalau dapat lebih besar, lagi bagus. Sebabnya di samping kita nak groom warna dia, kita boleh groom size dia sekali. Sebab makin bekas besar, makin besar size bekas, jadi makin cepatlah dia punya pembesaran tu. Lagi ikan lebih cepat besar. So kita dah settle lah explain pasal bekas. So sekarang ni jom kita setting guys untuk letak ikan untuk grooming. So grooming ni boleh kata grooming color, boleh kata grooming size sekali. Okay guys, so ini adalah air peraman ketapang. Jadi air peraman ketapang ni saya dah masukkan daun ketapang agak banyak juga geng. Dan saya masukkan air biasa saja dan saya biarkan. Lebih kurang sebenarnya dah agak lama dah ni, dah hampir 2 minggu, tak sampai 2 minggu lagi. Dan Alhamdulillah airnya sangat-sangat gelap guys. Airnya sangat-sangat gelap. Dan okey lah, dari segi bau pun, bau dia tak masam, okey. Cuma ada beberapa daun yang dah mula melendir. So daun-daun ni sebenarnya yang mana elok lagi ni, korang boleh pakai untuk letak dalam SU tank. Sebagai contoh, jom kita tengok ikan kita. Sebagai contoh, kalau korang tengok, setiap bekas ni saya ada letak daun ketapang. Pak, sini ada daun ketapang. Mana lagi? Semua daun ketapang lah, ni ada kat atas. Semua daun ketapang pak. Jadi ni kita boleh pakai lagi. Semuanya saya ambil daripada dalam tu. So jom kita tengok kepekatan dia guys. Kita ambil satu cawan. Okay, cawan transparent. Kita nak tengok kepekatan dia geng. Alright, korang tengok kepekatan dia. Alhamdulillah bagi saya okey, puas hati. Ni sebab background gelap belakang ni, so nampak gelap sangat. So kita rendahkan sikit, korang boleh tengok. Okey lah, dia masih menembusi, tak berapa pekat lagi. Yang ni saya tak rebus, saya tak letak oksigen pump bubble. Ni saya hanya rendam saja. Dan bau pun okey guys. Bau masih okey. No problem. Cumanya dalam penggunaan kita, kita perlu tapis guys. Sebabnya kalau kita buat cara macam ni, dia ada macam keledak-keledak halus yang perlu kita asingkan lah. Dan saya cadangkan tapis menggunakan penapis ataupun sauk BBS tu geng. Dia lebih halus dan boleh memerangkap yang lendir-lendir tu lah. Geng, hampir saya terlupa untuk kita kata bekas ni guys. Korang boleh tambah cermin geng sebenarnya. Sama ada korang boleh cermin dan sandarkan dekat dasar bawah, dekat bucu kat sini. Saya tanda ni.
Ataupun korang boleh gunakan stiker plastik ni lah. Stiker plastik macam ni dia ada gam kat sini geng. So dia macam stiker. So korang kena buka. Buka stiker ni dan tampal. Kalau korang nak tampal pun jangan terlalu tinggi, sebab bila tinggi ikan flaring dia punya dorsal tu akan menyentuh permukaan air guys. So jangan terlalu tinggi. Lagi rendah lagi bagus. Kalau macam saya, kita boleh letak di bahagian tengah-tengah macam ni, ataupun dekat bawah guys. Mana-mana yang korang rasa ngam kalau tangan korang sampai nak lekat ke bawah, lagi bagus. Kalau tak sampai, letak separuh pun boleh. Pasalnya kita nak masuk tangan agak dalam kan. So jom kita masukkan cermin. Untuk cermin ni, nampak saya dah buka belakang dia, dia melekat kan. Dekat bahagian depan ni pun ada macam cover dia geng. Nampak bila kita buka barulah clear cermin dia guys. Jadi cermin ni saya tak ingat nama kedai dia apa. Saya beli kat Shopee dan saya beli pun tahun 2020 geng. Dah lama dah. Saya masih simpan lagi. Nampak? So jom kita tampal. So make sure kita masukkan, letak elok-elok. Lagi rendah lagi cun lah. Alright, so jom. So kita dah lekatkan. Lepas tu kita tekan lah kuat-kuat sikit. Bagi supaya bila masuk air dia tak tercabut tekan kuat-kuat. Baru ngam orang kata, baru ngam. Biasanya bila saya buat macam ni, bila ke dinding ni, dinding botol ni kering, betul-betul kering, so tak ada masalah. Kalau dia lembab-lembab sikit, dia akan senang tertanggal. So make sure sebelum masuk air pakai stiker ni dulu. Tapi kalau tak ada stiker, beli kaca pun tak apa, sandarkan dekat bawah. Alright, mantap. Kita masukkan air peram. Jadi air peram ni isi je. So guys, air peram ni apa yang saya letak, saya hanya tadah air pipe. Kita biarkan beberapa hari dan saya masukkan bio beta guys, supaya air tahan lebih lama. So kita dah masuk kaca, tengok cermin tu pun tak tercabut, elok saja. So kita buang sikit lagi sebab kita nak tambah dengan pati ketapang guys. So jom kita akan masukkan pati ketapang. Untuk pati ketapang sebaiknya kalau korang beli kat Shopee ke ataupun korang buat sendiri ke, sebagai langkah berjaga-jaga, ni pati ketapangnya, korang tuanglah dalam bekas dan tapis menggunakan tapis BBS. Contohnya yang ni, ini tapis BBS yang saya jual dekat Shopee saya punya produk. So kalau korang nak dapatkan, boleh dapatkan dekat Shopee saya. Link ada di description. So kita akan pakai ni. Memang takkan ada lendir-lendir ataupun bahan-bahan lain yang orang kata pepejal masuk dalam ni sekali. So kita risau kalau ada lendir-lendir ke apa ke masuk sekali dalam ni, dia menjejaskan air ikan geng. Dan satu lagi, takut ikan tu makan ke benda tu getah daun ke apa, kita tak tahu kan. So kita sebagai langkah jaga-jaga, kita pakai je lah. Tu balang-balang ni semua tadi baru ada customer datang beli. Banyak betul dia beli. Terima kasih support. So jom kita masukkan geng. Make sure kita tapis. Tangan ada dua. Satu nak pegang kamera, satu nak pegang tapis, satu nak pegang ni. Macam mana? Macam biasalah, kita pegang penapis ataupun sawuk ni menggunakan mulut. Jom. Okay guys, sawuk ni dia betul-betul halus tau. Dia punya kain tu betul-betul nipis. Sebab tu lah ada lagi beberapa air dekat atas ni, dia tak turun lagi. Dan kalau korang tengok betul-betul, nampak ada sisa-sisa daun dan sedikit lendir-lendir yang melekat dekat dalam sawuk ni. So alhamdulillah dia tak masuk dekat dalam ni. Okay geng, so inilah dia. Bila dah siap macam ni, kita try buka flash Okay, bila kita dah siap macam ni, ni plastik. Bila dah siap macam ni, kena keluarkan ni. Ni sisa-sisa daripada ni saya potong botol ni, nampak. Kalau boleh keluarkanlah mana-mana lagat kan. Keluarkan dulu. Okay, dah keluarkan. So inilah dia cara saya siapkan. Saya hanya gunakan air peram yang saya campur dengan produk saya Bio Beta. Jadi Bio Beta ni dia akan buatkan air tahan lebih lama. So bila kita groom banyak-banyak, so makan masa kalau kita kerap tukar air guys. So
boleh guna biobeta sebagai ikhtiar supaya air tahan lebih lama. Jadi soalan yang mungkin anda tertanya-tanya, kita nak groom ikan ni, nak groom warna ni, berapa pekat kita nak set up, geng? So sebenarnya untuk set up ni dia bergantung kepada jenis ikan juga. Kita nak groom apa? Ikan solid ke, ataupun ikan fancy ke, ataupun multicolor ke, dia bergantung pada jenis. Dan kita tengok, jom. Yang dekat sini agak gelap juga, geng, saya buat. Tak adalah gelap sangat, biasa-biasa je. Yang sampel ni lagi gelap. So yang ini macam ada fancy, ada ni fancy apa, yellow, fancy merah, fancy orange. Ni ada fancy orange kat sini. So kalau fancy biasanya gelap sikit lah. Compare kalau solid. Contohnya macam ni, geng. Ni, yang ni platinum white. Ada 3 platinum white kat sini. So platinum white ni memang saya letak ketapang nipis sahaja. Korang bandingkan ni dengan ini, guys. Memang berbeza. Yang ni tak payah pekat-pekat. Ada orang dia tak pakai pun ketapang lah untuk ikan solid. Kalau saya pakai ketapang nipis, sebab ketapang nipis ni pun bagus untuk grooming ikan solid. Ni ada 3 platinum white. Sebenarnya ada lebih lagi, dah ada customer beli. Dan kat sini kita ada copper seko. Copper. So ni semua adalah solid metallic yang tak perlukan ketapang yang terlalu pekat lah, untuk elakkan naik apa, red wash ke black scale ke apa kan. So just nice. Bergantung pada jenis. So korang yang tertanya-tanya, make sure tengok dulu ikan jenis apa yang korang nak groom. Sekali korang ambil lah ikan apa yang korang nak groom, korang masukkanlah dekat bekas yang korang dah set up tadi. Macam saya pun tak tahu nak groom yang mana. Ada je beberapa pilihan yang boleh kita nak groom. Dari segi colour yang tak full block lagi kan, dekat bahagian finish masih ada selo-selo. Dia juga dekat bahagian body masih nampak selo, tak naik colour lagi. Banyak je yang berpotensi untuk kita groom. Nanti saya pilih lah mana-mana. Saya pun tak tahu mana nak pilih. So korang check sendiri ikan apa keperluan kepekatan ketapang dia, korang fikirkan. Kalau macam solid tak payahlah pekat-pekat sangat. Tapi kalau macam fancy ke apa, korang bolehlah, korang kena belajar juga dengan breeder-breeder yang berpengalaman. Diorang lagi tahu berapa banyak, berapa perlu. Ada orang blue rim dia pakai nipis, ada orang blue rim dia pakai pekat sangat. Dia bergantung pada pengalaman dan itulah genetik ikan tu sendiri, guys. So itu sajalah untuk video kali ni. Kita set up untuk grooming. Size boleh, warna pun boleh. Ini dia, geng. So selamat mencuba. Korang carilah apa-apa bekas yang boleh, asalkan bukan chemical punya bekas. Jangan bekas bahan kimia, bekas dalam ni simpan asid. Lepas tu korang basuh, korang pakai untuk groom. Kalau boleh carilah yang elok sikit, yang bukan chemical sangat. Kalau macam bekas air oren dulu ke apa, kalau dapat baldi pun okey, geng. Saya suka bekas ni sebab dia senang nak bawa dan senang untuk kita nak bagi makan macam tu. Okay, guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian untuk video pada kali ini. Terima kasih kepada korang yang dah tonton video ni sampai habis. Saya harap video ni sedikit sebanyak memberi manfaat dekat korang, sedikit sebanyak memberi ilham dekat korang macam mana korang nak cantikkan ikan korang, macam mana korang nak improve dia punya size, nak improve dia punya warna. Okay, gang, so itu saja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.